أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan syukurkan kepada Allah SWT yang mengizinkan kita sekali lagi setiap pagi hari Isnin hingga hari Jumaatnya untuk kita bersama-sama menghabiskan masa kita untuk mempelajari ataupun untuk belajar ilmu-ilmu kalamullah iaitu Al-Quran dengan tujuan kita hendak mendekati Allah ya melalui Al-Quran. Ya, jadi apabila kita memahami ayat-ayat yang kita baca, kita akan lebih mengenal Allah dan kita akan lebih memahami apa yang sebenarnya Allah hendak kita lakukan ya semasa kita hidup di dunia ini ya. Semua itu terkandung di dalam kitab Allah iaitu Al-Quran. Sebab itulah kita sangat-sangat penting untuk kita membaca dan memahami ya. Tak cukup kalau tuan-tuan hanya membaca tajwid saja tetapi tidak memahami kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran ya, sebagai ulang kaji peringatan sahaja ya, sebab tiap-tiap kali saya akan ulang ya, supaya kita terpahat di hati kita membaca mesti faham ya. Membaca Al-Quran kena faham. Kalau membaca tak faham bermakna kena betulkan ya, kena betulkan ya. Bagi mereka-mereka yang waras fikirannya ya, yang baik akal dan fikirannya akan dapat menerima hakikat bahawa kalau membaca tak faham belum cukup pembacaannya, maknanya belum kemas pembacaannya. So baca kena faham, bila faham kena amal. Tapi sebelum nak amal tu kena faham dululah. Dan untuk memahami itu kena kenal kalimah dia. Itu proses dia ya. Baca ada syarat iaitu kenal kalimah-kalimah Al-Quran. Kemudian fahamkan isi kandungannya. Kemudian hayatinya di dalam kehidupan kita. Dan sampaikan kepada orang-orang lain ya. Kaum kerabat kita, rakan-rakan kita, masyarakat kita. Itulah Al-Quran. Okey, so kita masih lagi dalam perkongsian ayat-ayat Al-Quran yang bersabit dengan Al-Baqarah ayat ke-8. Ya, kalau kita nak tunjukkan saja konteks perkongsian kita ni ialah kita mengupakan ayat ke-8 dulu, iaitu ada kalimah apa? Manna. Yang inilah ya. So yang kita tengah berbincang-bincang ni adalah dalam kaitan dengan kalimah kita jumpa di dalam Al-Baqarah ayat 8 tu ada kalimah yang kelima, manna, yang maknanya kami telah beriman ya. So bila kalimah Al-Quran dia mengambil bentuk kata terbitan dalam berbagai-bagai bentuk. Jadi kalau tuan tekan di sini, di bawah ni tuan-tuan akan lihat di aplikasi ini dia berkongsikan kita ada berapa bentuk. Ada 6 bentuk. Ya, ini dia. Ya. Bentuk yang pertama tu ialah fi'il madhi, ya, kata sempurna. Fi'il kedua ialah bentuk kedua ialah kata tidak sempurna, iaitu fi'il mudhari' ya. Dan kata dasar ni boleh juga, ataupun kata kerja ni boleh juga mengambil bentuk min, iaitu kata perintah. Dia juga boleh mengambil bentuk active participle mukmin, dan dia mengambil bentuk passive participle ni ialah isim maf'ul yakni mukminun ya. Active participle ni yang di hujung tu kita tambahkan
tanwin dhammah dia mukminun, dan passive participle-nya ialah isim maf'ul mu'manun, ya. Itu dia punya bentuk. Beza aktif dengan passive senang saja, ya, itu mim saja. Mim ni aktif dia baris bawah. Jadi mukminun yang kita kata orang-orang yang beriman tu adalah active participle. Dia adalah isim fa'il, ya. Kemudian passive participle mu'manun. Mu'manun, ya. Iaitu orang-orang yang diimankan. Orang-orang yang diimankan, ya. Adakah orang yang diiman? Tak ada, ya. Sebab beriman ni bukannya sesuatu yang kena paksa. Tak ada orang lain pergi imankan dia, tidak ada, ya. Sebab tu di dalam Al-Quran kita tak jumpa kes isim maf'ul, ya, passive participle, walaupun ada kalimah Arabnya, tetapi dalam realiti, dalam keadaan sebenar, tak ada orang yang beriman tu sebab orang lain yang mengimankannya, ya. Sebab iman ni kena bersyahadah, ya, kena diri sendiri itu mahu beriman, ya, mahu beriman sebab dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul dan sebagainya. Jadi dia adalah voluntary, ya, bukannya dia adalah aktif dan bukannya pasif. Dan seterusnya bentuk isim masdar, ya, yang bawah sekali ini dia kata bentuk kata nama ni. So bentuk kata nama ni boleh menjadi kata nama yang lazim, kata nama yang biasa, ya. Dan apa saja bentuk kata nama, tetapi sekiranya kalimah tu dia dibentuk daripada kata kerja, bermakna dia ada kata kerja. Makna ini dia ada kata kerja, ya. So kalau dia ada kata kerja, so bermakna bentuk kata nama sini dia fokus kepada isim masdar, ya. Isim masdar ialah kata terbitan, kata nama terbitan yang dibangunkan daripada kata kerja, ya. So dia kena ada kata kerja. Ada juga kalimah yang ada 3 huruf akar tetapi tidak ada kata kerja, ya. Ada juga, ya. So kalau dia tak ada kata kerja, kemungkinan besar kata nama di sini adalah isim lazim, ya. Isim lazim, kadang-kadang isim makan, kadang-kadang isim zaman, kadang-kadang isim alat dan sebagainya bentuk isim, ya. So isim ni banyak bentuk. Jadi kalau kita belajar pelan-pelan, insya-Allah kita boleh membezakan satu dengan ini. Inilah yang dipanggilkan derivatif, ya, derivatif ataupun kata terbitan, ya, kata terbitan daripada 3 huruf akar alif mim nun, kemudian dia mengambil kata dasar aminah, ya. Kita sudah banyak berkongsikan aminah dia sebagai kata dasar, ya. So sekarang kita terus kongsikan kepada kalimah yang seterusnya dalam ayat 10 surah 60, ya. Kalau kita tak ingat surah 60 tu apa kita buat, kita tekan di sini, ya, di adalah ayatnya, ya. Ayat Al-Quran tu sepenuhnya. Yang dipaparkan di sini hanya sebahagian saja, ya. So sebab dia nak membahaskan atau berkongsikan kalimah biimanihinna ni, dia ambil sebahagian saja, ya. Sebahagian saja daripada ayat itu. Ayat itu sebenarnya keseluruhannya adalah panjang, ya. Kalau apa clue tuan-tuan nak melihat dia panjang, tuan tengok di sini nombor kalimah dia, ya. Nombor kalimah dia 11, ya. So bermakna biimanihin, bukannya kalau ayat ni dia nombor berapa? 4 saja. Fam takhinuhunna ni ialah seolah-olah dia kalimah pertama, kalimah kedua, kalimah ketiga, kalimah keempat. Tidak, ya.
Ini hanya sebahagian saja, ya, sebahagian daripada ayat tu, sebab dia nak berkongsikan biimani, so dia ambil sikit saja. Ayat tu sebenarnya panjang. So bermakna kalau dia biimanihim ni kalimah yang ke-11, so makna sebelum dia ni ada berapa lagi? Ada 7 lagi. Ya, 7 lagi kalimah. Bermakna sebelum fam takhinuhunna ni ada 7 kalimah lagi. Kalau 7 di situ, 8, 9, 10, 11. Itulah sebenarnya. Dan selepas ni pun ada lagi. Panjang lagi. Ya. Jadi kita cuba tengok di sini kali ayat yang sebenarnya di sinilah, tekan di situ, kita akan, itulah ayat dia, ya, panjang, ya. Kalau kita nak tengok berapa panjang tu, kita pergi dekat Al-Hakimun ni, tekan di situ, kita akan dapat, dia akan beritahu kalimah ni nombor berapa. Itulah panjangnya ayat itu, ya. Jadi yang nak dibincangkan ialah yang ni, biimanihin. Yang ni, ya. Itu dia. Inilah kalimah yang ke-11 tadi. Ya. 60 surah apa? Sini ada tulisnya. Mumtahanah, ya. Surah Mumtahanah. Okey. Okey, so kita terus kepada perkongsian biimanihinna. Ya, saya akan kopikan ini, bawa ke Leksi Logos, kopikan di Leksi Logos. Itulah ayat yang kita nak bincangkan hari pagi ini, iaitu biimanihinna, kalimah di dalam konteks ayat famtakhinuhunna, ya. Okey, pertamanya bila kita membuat ataupun membahaskan ayat tu, pastikan kita menggunakan penulisannya mengikut Resam Osmani. So betulkan, ya, apa yang berbeza di sini, berlatih. Kita ambil peluang untuk berlatih, ya, jangan shortcut. Ya, jangan biarkan, ya. Kalau kita biarkan, dia jadi budaya kita. Budaya bermakna kita menggunakan tulisan-tulisan yang tidak berapa tepat, ya. Jadi betulkan dia, ambil peluang untuk menggunakan ayat-ayat yang mengikut Resam Osmani yang diterima pakai, ya, sekarang di Malaysia. Iaitu yang pertamanya di sini ialah bukannya alif, yang ni adalah hamzah wasal, ya. Famtakhinu, sebab dia ini adalah isim fa'il. So bila isim fa'il bermakna yang digabungkan dengan fa tu bukannya alif, ya. Kalau alif dia berpandang sebagai alif mat, ya. So di sini tidak, dia bukannya alif mat, dia adalah hamzah wasal, ya. So kita tukarkan kepada hamzah wasal yang ini. Itulah ejaan yang sebenar, ya. Sebab kalau alif mat, lepas tu dia bertemu dengan mim yang mati, so alif tu kena gugurkan, ya, dalam tulisan. Kena digugurkan. Akan menjadi fa baris atas terus dengan mim mati. Itulah tata cara dia dalam penulisan Arab, ya. Kalaulah alif, ya, sebab selepas mat dia tidak boleh mengambil huruf yang mati, ya, huruf yang sukun. Kalau dia ada huruf sukun, alif tu akan digugurkan, ya. Jadi sebenarnya di sini bukannya alif tapi hamzah wasal, ya. Jadi kalimah yang sebenarnya sini bermula dengan hamzah wasal, iaitu imtakhinu, ya. Imtakhinu, itulah kalimah yang tengah ni, ya. Imtakhinu, lepas tu tambahkan hunna, ya. Dan di sini tambahkan fa. Itulah 3 komponen dalam famtakhinu hunna, ya. Okey, yang keduanya sini pun samalah. Sini bukannya alif, ya. Yang pertama ni dia adalah juga hamzah wasal, ya. So kita tukarkan alif ni dengan hamzah wasal,
Ya, kita tengok sekarang ni sepatutnya dia boleh. Okey, saya masukkan ke depan sebelumnya, lepas tu kita buangkan alif tu ya. Jadi tak? So masukkan hamzah wasal ya dan buangkan alif. Ya itu dia ya. Sepatutnya dia hamzah wasal lam ha ya. Allahu dia adalah hamzah wasal ya, bukannya alif. Alif tidak boleh dibunyikan dan alif tidak boleh dibariskan ya. So yang berbunyi itu ialah hamzah wasal dia panggil ya. Hamzah wasal iaitu hamzah penyambung. Itu dipanggilkan hamzah wasal penyambung. Okey, apa lagi yang perlu diperbati bagi di sini ialah i'lamu, okey ya, i'lamu dari segi penulisan okey, melainkan tanda sukun sajalah ya. Tanda sukun ni dia menggunakan tanda bulat sebab keyboard ni dia tidak ada kepala ha, jadi kita terima pakailah ya. Kalau ikutkan dari Resam Osmani tidak boleh ya, dia kena kepala ha di sini. Yang ni pun kepala ha juga ya. Tapi keyboard ni tidak ada kepala ha, jadi kita gunakan saja ya. Okey, biimanihinna, okey. Alright, so di sini kita tengok di manakah agaknya perubahan ya. Kita tengok ayat tadi semula iaitu pergi di sini biimanihinna. So apakah perbezaannya di antara dalam ayat yang sebenar Resam Osmani? Tuan-tuan boleh lihat di sini, ni dia ya. Biimanihinna ya, ayat kalimah sekarang ya menggunakan alif kecil, bukannya alif biasa ya, alif konvensional tu. Ya, dia menggunakan alif kecil ya. Alif kecil ni panggilkan alif maksurah lah. Ya, alif maksurah. Ya, kalau di hujung kalimah tu dia ada berkaki ya, bertapak lah, kita panggil tapak ya ya. Tetapi di sini dia tidak ada tapak ya, yang di bawah ni ialah tapak dia lah ya. Dia menggunakan tapak ni, penyambung ni adalah tapak kepada alif maksurah tu. So penulisan dia mengikut Resam Osmani ialah alif maksurah tu ya, dia kecil tu. Jadi kita tukarkan dalam penulisan tadi iaitu alif ni bukannya alif konvensional. Alif konvensional alif biasa tu, tetapi alif maksurah ya. Memanjangkan bunyi mim kepada dua harakat, menjadikan dia hukum mad asli. So kita tukar ni kepada alif maksurah. Yang mana alif maksurah? Yang ni lah. Yang ni ya, kita gunakan tu. Tu dia apa? Terdapat alif maksurah, tetapi sekarang ni kalau kita terus tukar macam tu dia tak jadi. Sebab apa? Sebab alif tu dia berada di atas baris fathah kepada mim. Itu sebenarnya tak boleh ya. Dia tak boleh hijab macam tu. Alif tu mesti selepas mim dengan baris dia tu. Selepas, bukannya atas. Kenapa? Satu huruf alif tidak boleh berada di atas fathah. Ya, tak boleh. So kita kena tukarkan dia ya. Lesson logos ni teknologi ya, kita boleh guna pakaikan dia untuk kemahiran kita. So apa kita buat? Kita buangkan dulu alif kecil tu ya, kita letak selepas, bukannya atas macam tadi ya. So apa kita buat? Kita panjangkan dulu mim ni, letakkan extension ya, letakkan extension supaya kita boleh meletakkan alif tadi selepas pada baris ni ya, selepas pada baris. Okey, apa yang perlu buat? Tengok di bawah ni ada satu kekunci ataupun key, macam ni rupa dia ya, rupa dia macam hyphen lah, macam sempang ya. Gunakan ini dulu sebelum menggunakan alif
maksurah ni ya. Sebelum alif kecil ni masukkan ni. Biasanya saya gunakan 2 kali ya. Sekali dan tekan dia sekali lagi. Dia panjangkan sekali tu, lepas tu ambil sekali lagi 2 kali ya. 2 kali. Lepas tu baru letakkan alif maksurah ni ya. Barulah typekan dia. Kalau tidak tadi dia akan berada di atas baris fathah. Sekarang ni sepatutnya tidaklah ya. Cuba kita tekan di sini. Okey, tuan-tuan boleh lihat sekarang ni manakah alif dia? Dia tidak lagi berada di atas baris fathah kepada mim ya, sebab dia mesti alif mad mesti selepas huruf mim, bukannya atas. Ya. Tapi dia sekarang ni kedudukan dengan nun tu rapat, masih rapat ya. So kita boleh jarakkan dia. Ya, selepas alif maksurah tu jarakkan dia. Kita buat apa? Kita gunakan yang sama tadi ya, yang ni. Ya, ada alat, ada teknologi, ada digital app ni, kita gunakan dia yang sebaik mungkin untuk pembelajaran kita. Jangan takut-takut ya. Jangan apa, kalau buat silap boleh diperbetulkan, tapi kena belajar. Okey, letak tekan sekali lagi, tengok. Okey, letak sekali lagi, nampak dia sudah dijarakkan daripada nun ya. Alif kecil dengan nun tu dia jauh sikitlah. Tapi masih lagi rapat juga ya. So saya suka tambah satu lagi. Ya. Tambah satu lagi, tekan dia sekali lagi, iaitu dengan ni tadi. Dia nampak baru selesa sikit ya berbanding dengan yang mula-mula tadi. Yang mula-mula tadi kalau kita tak buat apa penjarakan ni, kedudukan alif kecil tu tak betul ya di atas fathah. Jadi kena buat sikit perubahan supaya dia kemas. Sekarang barulah kemas. Bi'ima, dia 2 harakat ya. Lepas tu nihinna. So inilah penulisan yang betul ya. So kita buat beberapa perubahan tadi untuk membetulkan ayat tu penulisan dia ya. So tuan-tuan kena buat praktis ya, lalu praktis ni supaya biasa dengan kalimah-kalimah Al-Quran, ejaan dia dan penulisan dia ya. Bukan takat sebut saja. Ya, bukan saja baca saja, tak cukup. Kena mengeja dia, kena menulis dia. Biasakan ya, walaupun proses ni perlahan, saya tahu ya. Ada juga di antara rakan-rakan kita, dia kata, doktor, kita buat macam ni perlahan sangatlah. Dia kata belajar Al-Quran ni, dia nak laju je agaknya ya. Nak laju, nak habis cepat kan. Bukan, Al-Quran tak macam tu ya. Al-Quran biar kita ambil proses tu betul-betul, kita betul-betul mengenal kalimah tu dan dapat kemahirannya ya. Kalau separuh saja ilmu tu dia tak cukup. Ya, kita rasa kita nak habis baca saja, kenal tak berlaku, penulisan pun tak tahu, ya, ejaan pun tak sure, tak betul lagi tu. That is not reading Al-Quran. So kita nak membacanya dengan package yang sempurna. Ya, package dia. So bila kata package tu banyak elemen di dalam tu. Bukannya menyebut bunyi huruf dan kalimah tu saja, tidak. Ya, package dia ya, kenal dia, kenal tahu huruf-huruf di dalamnya, baris-baris itu kenapa, susunan huruf-huruf tu bagaimana kan? Lepas tu menulisnya, mengejanya, sebab membaca membaca dengan tulisan kadang-kadang berbeza. Itu yang kita kena faham ya. Menyebut kalimah dengan menulisnya kadang-kadang berbeza. Ya. Jangan menulis mengikut bunyi ya. Jangan menulis hanya mengikut bunyi. Memanglah kena ikut bunyi, tapi jangan mengikut 100% bunyi. Kalau ikut 100% bunyi, rosak kalimah tu ya dalam tulisan. So tulisan kita kena kenal ejaannya yang betul. Nah, sebagai contoh, kalau kita ikut bunyi, hamzah wasal ni tak ada di sini ya. Hamzah wasal ni sebab dalam bunyi
menyebut kalimah ni kita sebut apa? Fa ni terus ke mim. Famtakhinu. Famtakhinu, ya. Itu dalam membunyi, mengikut bunyi. Kita tak sebut hamzah wasal ni. Hamzah wasal ni digugurkan dalam sebutan. Tapi dalam tulisan, ya tuan-tuan, kita kena tuliskan dia. Walaupun tidak disebut dalam sebutan. Dalam bunyi dia tidak ada. Tetapi kata kalau tuan-tuan buang sebab dia tak ada bunyi, jadi kita menulis macam ni, ya, salah. Sudah salah kalimah tu, ya. Bunyi sama. Famtakhinuhunna, sama, ya, bunyi dia. Tetapi apa ukuran yang tuan mengenal kalimah tu, cuba tuliskan. So kalau tuan-tuan tulis macam ni, bermakna salah. Ini bukannya kalimah dia, ya. Bukannya kalimah famtakhinuhunna. Ini tak ada kalimah macam ni. Ya, so kita kena letakkan hamzah wasal tadi, barulah betul, walaupun tidak disebutkan dalam bacaan. Itu saya kata, ya, membaca tidak mencukupi, ya, untuk mengenal kalimah. So dia kena packagekan sekali, tuan mengeja dia sekali, tanpa tengok kalimah tu eja dia betul ke tidak. Kemudian tuliskan dia. So package ni kalau lengkap tu barulah betul, dan lepas tu memberi makna kepada dia. Itu barulah dinamakan package yang betul lah, ya, pembelajarannya betul, ya. Itu yang dinamakan holistik dengan simbiotik, ya. Holistik dengan simbiotik itu kaedah yang dibawa oleh QHS Academy ni, ya. Okey. So sekarang ni maknanya ejaan ni salah, ya. So kita masukkan balik hamzah wasal tadi, iaitu di sini. Barulah betul ejaan dia, ya. Famtakhinu hunna. Seolah-olah sama dengan tadi, tapi yang tadi tak betul, ya. Ejaan dia tak betul. Yang ni yang baru betul. Inilah kalimahnya, bukan yang tadi, ya. So sekarang ni kita nak mengupaskan dulu. Bi'imanihim. So kopikan ni. Ya, saya bawa ke bawah. Kita nak kupaskan bi'imanihim ni. Apa dia? Dia adalah, kita boleh, ada berapa komponen? Ada 3 komponen, ya. Tuan-tuan boleh pecahkan dia. Pecahkan. Satu ada komponen B. Satu komponen imani. Tu dia. Lepas tu komponen hinna. Ya. Bermakna B yang bergabung dengan imani yang bergabung dengan hinna. Okey. Tetapi asal imani sebelum bergabung dia bukannya bukannya imani, tetapi kita lihat, saya buatkan arrow belah kiri itu menunjukkan asal dia ialah Okey, mungkin saya buat betulkan di sinilah, ya, betulkan di sini, ya, sebab kadang-kadang kalau kita buat di belah kiri itu dia membawa erti yang berbeza, ya. Sekarang ni saya betulkan. Apabila kita mempecahkan komponen dia, maknanya dia tidak bergabung. So yang ini bukannya imani, ya, tetapi dia imanun. Itu dia, ya. Itu kita kena faham tu konsep tu. Dia adalah iman sebab dia belum bergabung. Bergabung dia mesti default dia ialah marfu' nakirah, iaitu imanun, bukannya imani. Imani itu apabila dia bergabung dengan B, tapi sekarang dia tidak bergabung lagi. Ada tanda campur-campur tu, mana dia hanya pecahan komponen saja. Okey. Dan di sini, ya, sebelum dia bergabung dia tidak menjadi hinna, ya, sebab nun dia baris hadapan dhammah. So sini tidak boleh hinna sebab default dia lah hunna, ya. So kita tukarkan dengan baris hadapan, iaitu tu dia. Itu baru betul, ya. Bila kita pecahkan komponen dia, ya, dia adalah hunna. So komponen ni bila digabungkan barulah menjadi bi'imanihinna. So dia ni saya boleh tukarkan kepada arrow dia.
Tu dia terbalik. Tu ya. So maknanya biimanihina ni adalah gabungan bi dengan imanun dengan hunna, ya. So tuan-tuan boleh lihat sekarang ni, ya. Hunna adalah isim dhamir muannas ghaibun yang jamak. Ya, dia adalah kata pronoun, apa dia, kata ganti nama perempuan ramai, ya, ramai. Hunna, ya. Tetapi apabila digabung, nun ini berbaris di bawah, dia bertukar daripada hunna kepada hinna. Dia tak boleh gunakan hunna, ya. Dia kena mengambil hinna. Itulah sebabnya di dalam kalimah tu digunakan hinna bukannya hunna, ya. Hunna ni sama dengan inilah. Di sini tidak apa hunna, ya. Di sini yang tidak boleh. Kenapa sini boleh hunna? Sebab nun ni baris, ya, baris hadapan. Ya, nun baris hadapan dia boleh ambil hunna, ya. So bila nun baris bawah macam sebelumnya, dia kena ambil hinna. Itulah apa ni pengenalan untuk hari ini, ya. Nampaknya dah 7.46, kita dah sampai ke ujung masa, ya, untuk mengenal dia perlahan-lahan, ya. Jadi kenapa sini menggunakan muannas? Sebab ayat tu bersangkut paut dengan muannas, ya. Ni muannasnya yang marfu', ya, yang ni muannas yang majrur. Kerana dia dalam konteks ni dia adalah mudhafun ilaih kepada imani, ya. Dia mudhaf ilaih, dia adalah yang majrur, ya. Yang ni yang marfu', ya. Ataupun dalam konteks ni famtihunu bukan marfu', dia adalah mansub, ya. Dia adalah mansub kerana dia objek, ya. Di dalam kalimah famtahinu ni dia adalah objek kepada kata kerja imtakhinu hunna. So dia adalah objek, so dia maf'ulun bih, dia adalah mansub. Tetapi di sini dia adalah mudhafun ilai. Nanti besok kita akan sambung, kita akan kupaskan lagi, ya. Komponen-komponen ni ialah ini harfun jar, ini isim majrur yang bertukar kepada majrur, isim majrur, ini harfun jar, ini isim majrur, dan ini adalah mudhafun ilai, ya. So isim yang majrur ni juga berperanan sebagai mudhaf, dan hinna mudhaf ilai. Jadi imanihim adalah idhafah. Itu kita kongsikan besok, ya. Tengok dia lebih terperinci lagi supaya tuan-tuan betul mengenal, ya, kalimah yang tuan-tuan baca di dalam Quran, ya, insya-Allah. So ini saya boleh kontrol, Doktor, ya. fam tahinu tu fi'il amar wazan ke-8 ke? Fam Tahinu tu fi'il amar wazan ke-8 ke? Boleh, ya. Kalau kita nak tahu tu, okey, tengok di sini, ya. Okey, mim, okey, tengok, ya. Betul. Mim ni ada huruf pertama, ha huruf kedua, nun huruf ketiga. Jadi ta ni ditambah menunjukkan wazan ke-8 lah, betul. Okey, fi'il amar. Fi'il Fi'il amar kan? amar, ya. Okey, maksud tu. Mana famtahinu ni apa maknanya? Maka periksalah mereka semua itu. Periksalah dulu, ya. Ini dalam konteks apa ni, ya? Untuk mengahwini perempuan-perempuan, ya. Mengahwini perempuan, Allah kata periksa dulu mereka itu, ya. Maknanya yang perlu dikahwini ialah perempuan-perempuan yang suci. Sebab tu Allah kata periksa dulu mereka itu, ya. Dan Allahu a'lamu biimanihim, ya. Allah tu maha mengetahui iman-iman mereka, mereka, ya. Okey. So kita berhenti di sini, kita akan sambung besok, ya. Ini perbincangan kita masih lagi tak habis, ya. Banyak lagi yang kita boleh
kupaskan ya di sini. Soalan saudara Rizwan tadi, kalau kita nak tahu apa ni jenis dia, senang saja ya. Saya tunjuk sekarang sebelum kita tutup ya. Kita pergi ke ayat ni, tengok ayat ni ya. So tuan-tuan boleh tekan saja cursor ni dekat ayat ni ya untuk mencari famtahinuhunna tadi ya. Famtahinuhunna ya. Ayat yang kalimah yang kita bahaskan sini biimanihim ya. App ni apa kita buat? Ada dua cara ya. Ada dua cara, iaitu tengok arrow belah kiri dengan kanan ni ya. Arrow belah kiri dan kanan. Kalau saya tekan arrow ni, kalimah yang dipaparkan ni boleh berubah daripada kalimah ini ke kalimah yang belakang. Maknanya saya kena tekan berapa kali? 4 kali ya. Ya 1, 2, 3 saja. 3 kali. Daripada sini nak pergi ke famtahinuhun ni, tekan 3 kali saja dia sampailah ke kalimah ni ya. So kita try. Tuan-tuan pun kena praktis ya. Biasakan dengan penggunaan app ni. Kalau kita nak ke belakang, tengok ya, nak ke belakang, kalimah belakang, kita tekan mana? Kita, di maknanya dia nak ke depan lah. Ya. So kalau kita nak ambil kalimah yang sini, bermakna dia nak pergi ke depan. Itu dia punya formula. Ya, kalau kita nak cari kalimah yang selepasnya, bermakna dia pergi ke belakang. So satu depan, satu belakang. So kita try, tengok yang mana ke depan, mana tengok arrow ni ya. Ini apa? Ke belakang, sebab dia belah belakang. Yang ni belah depan, mana dia nak pergi ke kalimah ke depan. Betul tak ya? Kita try ya. Tengok saya tekan yang ini arrow dia pergi ke kalimah mana? A'lamu. Betul lah. Tadi dia biimanihim, dia pergi ke a'lamu. So kita tekan 3 kali, dia sampailah ke famtahinuhun tu. Ya, so tekan sekali lagi. Sekarang dia pergi ke Allah. Ya, tekan sekali lagi dia pergi famtahinuhun. Ya, itu maknanya kita ni dia. Ya. So betul saudara Rizwan tadi ya, confirm ya, nampak dia adalah wazan ke-8. Dengan ada penambahan ta tu, selepas mim adalah huruf yang akar yang pertama, ha huruf akar yang kedua, nun huruf akar yang ketiga. So bila ada penambahan ta, dia menjadi fi'il amal wazan ke-8 ya. Apa keacuan tu? Kita gunakan template ni. Iaitu yang ni lah. Tengok fi'il amal column F ni ya. Fi'il amal wazan ke-8. Mana dia? Bawah dia ya. Wazan ke-8 ialah yang ni. Itulah dia punya acuan. Ifta'il. Ifta'il. Betul ya. Ada hamzah wasal. Lepas tu fa yang sukun bermaknanya mim, ta dia tambahan wazan 8, ain ni ialah ha tadi, lam tu ialah nun. Jadi kata terbitan ialah imtahin untuk singular. Imtahin. Kalau untuk jamak imtahinu. Itu yang jadi kalimah tadi, imtahinu, kemudian tambah je fa di awalan, jadilah famtahinu. Lepas tu di belakang tambah hunna. Famtahinu hunna. Ya. Sebab tu acuan ni sangat penting ya untuk tuan-tuan mahir ya. Okey. Okey, itulah okey, apakah buktinya 3 huruf akar dia? Mim, ha, nun, kita tengok di atas saja. Ni nampak? Mim, ha, nun. Ya, itulah 3 huruf akar dia. Ya. Kalau kita tidak biasa, gunakan app ni untuk bantu kita ya. Tetapi kalau dah biasa, besok kita tengok daripada kalimah ni, sebenarnya kita dah tahu dah. Ya, kita sudah tahu jenis dia, 3 huruf akar dia, kata dasar dia, komponen-komponen di dalam kalimah ni, apakah makna dia, apakah konteks di dalam ayat tu. InsyaAllah kita boleh pelan-pelan ya menguasai ilmu Al-Quran ya. So dia mim, ha, nun. So bila ada penambahan ta di tengah ni selepas mim tu, itu wazan ke-8 lah ya. Wazan
Okey, so kita sudahi di sini dulu. Banyak lagi yang boleh kita sambung perkongsian ya besok ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor.